Terusnya, kita masuk kepada menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. Oke, di sini kita lihat terus kepada contoh lah. Oke, kita lihat dahulu, kita masuk kepada contoh yang pertama. Oke, kita lihat soalan dia. Oke, raja di sebelah menunjukkan segi 4 selari PQRS. Oke, diberi bahawa kecurunan SR ialah 1/2 dan pintasan Y garis lurus PS ialah -4. Jadi kita tentukan nilai H bersamaan garis lurus PS dan pintasan X bagi garis lurus PS. Oke, berdasarkan maklumat yang dia beri, oke, kalau nampak di sini kita lihat semula segi 4 selari. Bermaksud, kalau bermaksud segi 4 selari, nilai di sini panjang di sini dia sama dengan panjang di sini, dan panjang di sini dia akan sama dengan panjang di sini. Bukan panjang saja, nilai kecurunan dia pun akan sama juga lah. Nilai kecurunan dia pun akan sama juga. Sama yang kita sebelumnya yang kita belajar tu dalam kelas sebelum ni, iaitu untuk kecurunan garis selari. Untuk kecurunan garis selari yang mana mereka mempunyai kecurunan yang sama lah untuk dua garis selari. Nampak sini kita boleh katakan kecurunan untuk PQ ni dia sama dengan kecurunan untuk SR. Sama juga PS ni sama dengan kecurunan PQ. Sini saya tulislah supaya senang nampak. PQ ni sama dengan SR dan PS sama dengan QR. Okey. Jadi dia lepas tu kita tengok di sini dia beri kita kecurunan untuk SR mana 1/2. SR 1/2. Jadi kita boleh katakan di sini PQ pun kecurunan dia pun 1/2 jugalah. Okey. Dan dikatakan pintasan Y garis lurus PS ialah -4. Pintasan Y adalah -4. Di sinilah kita boleh katakan di sini nilai dia -4. Oh, jauh pula. Sekejap. -4. Nilai di sini. Yang memotong paksi Y ni. Yang memotong paksi Y ni nilai dia -4. Jadi kita mulakan. Dia minta kita cari nilai H. Nilai H tu di sini. Jadi kalau kamu nampak, nilai H. Macam mana kita mau cari ni? Kita boleh cari dia berdasarkan kecurunan yang diberi. Kenapa? Berdasarkan kecurunan. Kalau nampak di sini dia sudah beri kita kecurunan. Memang dia tidak katakan kecurunan PQ, tapi macam saya katakan tadi, kecurunan PQ ni sama dengan kecurunan SR. Jadi kita boleh gunakan kecurunan SR lah. Kita boleh ambil kecurunan SR ni. Jadi kita tentukan dia macam kita cari dia punya kecurunan tu menggunakan rumus kecurunan tu. Jadi nampak di sini kecurunan PQ sama dengan kecurunan SR sama dengan 1/2. Jadi kita gunakan rumus kecurunan je lah. Gunakan rumus kecurunan untuk cari nilai H. Kita ambil nilai P -4/6 dan nilai Q 0 H. Kita ambil dua nilai ini. Kita gunakan rumus kecurunan. Yang mana ini adalah X1, Y1, X2, Y2. Jadi Y2 tolak Y1 iaitu H tolak 6. Dan X2 tolak X1 kosong tolak dengan -4. Kita akan samakan dengan kecurunan yang dia berikan tu. Jadi di sini kita selesaikan H tolak 6 bahagi 4 sama dengan 1/2. 4 ni kita bawa pergi ke sebelah. 4 kita pindahkan ke sebelah ataupun boleh katakan macam kita darabkan 4 untuk kedua-dua bahagian.
benar 4 untuk kedua-dua bahagian. Kita akan dapatlah hash tolak 6 sama dengan 2. Oke, jadi kita cari hash, kita akan dapat hash dia, nilai hash dia sama dengan 8. Oke, itu untuk nilai hash yang kita dapat. Oke, seterusnya dia minta kita cari persamaan garis lurus PS. Oke, persamaan garis lurus PS. Lihat. Oke. Garis lurus PS dia melalui titik 0, -4. Yang ini telah pintasan Y tadi ni. Pintasan Y tadi ni. Yang mana dia berikan nilai dia pintasan Y -4. Oke, jadi kita katakan garis lurus PS ni dia melalui titik 0,4. Oke, jadi kecurunan PS kita boleh cari menggunakan nilai-nilai yang adalah dalam garis lurus ni. Garis lurus PS ni. Sepanjang garis lurus PS ni kita boleh ambil mana-mana titik. Kalau kamu ambil titik atas ni dengan titik hujung pun boleh. Titik tengah dan tengah ni pun boleh. Okay. Sebab dia berada dalam satu garis lurus yang sama. Jadi memang kita akan dapat dia punya kecurunannya akan sama jugalah. Jadi kalau macam di sini kita ambil P yaitu P -4, 6 dan T. Titik T sini. Titik T 0, -4. Jadi kita cari kecerunan dia. Cari kecerunan dia dahulu. Oke, cari kecerunan dahulu. Guna rumus kecerunan Y2 tolak Y1 sama dengan X2 tolak X1. Oke, ginilah rumus yang ini. Kita cari kecerunan dia. -4 tolak 6 bahagi dengan 0 tolak dengan -4. Dan kita akan dapat 5 -5/2. Oke, ini untuk kecerunan PS. Kita dapat sudah. Oke, jadi pintasan Y garis lurus PS ni ialah -4. Nampak sini pintasan Y pintasan Y untuk PS ni. Yang tadi dia beritahu di atas ni -4 kan. Yang memotong paksi Y adalah -4. Oke, jadi maka persamaan garis PS ialah Y sama dengan -5/2 X tolak 4. Oke, kenapa kita boleh terus katakan tolak 4? Kalau kamu nampak dia persamaan Y sama dengan MX plus C. C ini adalah pintasan Y. Yang mana pintasan Y dia sudah diberikan di atas ni lah. Mudahlah sudah. Tinggal kita masukkan saja. Ataupun gantikan saja nilai C ini dengan -4. Oke. Dan dapatlah persamaan garis lurus dia yaitu Y sama dengan -5/2 X tolak 4. Oke. Logiklah kalau kamu nampak di sini. Oke. Nampak di sini dia punya kecerunan ni negatif kan? Dalam negatif. Jadi nampak sini dia punya kecerunan dia di mana dia menghala ke kiri. Oke, memang kira valid lah. Oke, seterusnya yang C. Dia minta kita cari pintasan X bagi garis lurus PS. Oke, macam mana dicari? Oke, nampak di sini garis lurus persamaan garis lurus PS ni yang kita dapat tadi. Nih, oke, jadi macam mana kita mau cari pintasan X dia? Oke, pintasan X kita nampak sini apabila Y sama dengan 0 lah. Y sama dengan 0. Jadi kita akan cari pintasan X dia sama dengan kita gantikan nilai Y ini. Kita gantikan nilai Y dalam persamaan ni lah. Nilai Y dalam persamaan ni. Jadi dapat 0 sama 0 sama -5/2 X tolak 4. Oke. Oke, jadi selesaikan seterusnya. Jadi kita akan dapatlah X ni dia sama dengan -8/5. Jadi kita akan boleh katakan pintasan X bagi garis lurus PS ialah -8/5. Oke. Ni oke, di sini saya beritahu kita gunakan Y sama dengan 0. Kebiasaannya kalau kita mencari pintasan X tu kita memang
Kami katakan Y sama dengan kosong. Oke, begitulah. Jadi inilah yang kita dapat. Yang dia minta kita cari, yang minta kita tentukan berdasarkan gambar raja inilah. Raja yang dia berikan, raja. Oke. Jadi, oke, paham kan? Oke, ini untuk contoh yang pertama. Oke, ini baru contoh yang pertama. Oke, seterusnya lihat contoh yang kedua. Oke, nampak di sini diberi garis lurus Y sama dengan negatif 1/3X tambah 3 dan 2X tolak Y sama dengan 4 bersilang pada titik E. Minta kita tentukan koordinat bagi titik E dengan menggunakan kaedah graf. Oke, dalam soalan dia minta kita gunakan kaedah graf. Oke. Lihat. Oke, jadi sini kita ambillah persamaan yang pertama ni. Oke, persamaan yang pertama, tengok. Bagi garis lurus, Y sama dengan negatif 1/3X tambah 3. Oke, kita cari dia punya pintasan X dan pintasan Y dahulu. Oke, pintasan X dan pintasan Y dahulu. Oke, jadi macam mana kita mencari pintasan Y? Kita katakan apabila Y sama dengan, apabila X sama dengan kosong. Untuk kita cari pintasan Y dah. Oke, jadi kita gantikanlah nilai X ni dalam persamaan. Yang pertama ni, kita gantikan X ni jadi kosong. Yang dapat Y sama dengan 3. Jadi kita dapat pintasan Y dah sama dengan 3 lah. Oke, dan kita cari seterusnya pintasan X dia. Yang mana kita boleh katakan apabila Y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong, kita gantikan nilai Y ini dengan kosong. Dalam persamaan ni, persamaan yang pertama ni, gantikan. Jadi, kita dapat X dia sama dengan 9. Oke, jadi pintasan X dia kita dapat 9. Oke, ini untuk persamaan yang pertama. Persamaan pertama, kita simpan dahulu. Oke, terusnya kita lihatlah. Oke, untuk persamaan yang kedua. Untuk persamaan yang kedua ni, untuk persamaan yang kedua, bagi garis lurus 2X tolak Y sama dengan 4. Persamaan yang kedua ni, oke, kita sama juga, kita cari DP pintasan X dia dengan pintasan Y dia. Macam mana? Kalau kita cari pintasan Y dia, kita katakan Y X sama dengan kosong. Dan pintasan X dia, macam kita cari, kita katakan Y sama dengan kosong lah. Oke, jadi selesaikan, kita gantikan nilai ya. Kalau untuk X ni kita gantikanlah, untuk cari pintasan Y ni kita gantikanlah X ni ke dalam persamaan ni. Jadi kita dapat pintasan Y dia sama dengan negatif 4. Begitu juga untuk yang B ni, Y ini kita gantikan ke dalam persamaan, kita dapat pintasan X dia sama dengan 2. Jadi oke, ni untuk graf ni lah. Nampak? Oke, macam mana dia dapat graf ni? Oke, kalau kamu nampak di sini, nampak sini. Oke, persamaan yang pertama ni warna pink, persamaan kedua ni warna hijau ni. Oke, sebenarnya dia dapat graf yang begini. Oke, tapi kita yang ada nilai sekarang yang kita sudah cari nilai pintasan saja. Oke, nilai pintasan saja. Oke, jadi kita lihat dahulu. Oke, kita tengok yang persamaan yang pertama ni. Oke, kita buat ni dia punya label dia. Label dia serta tes ni. Oke, X dan Y. Oke, kalau kamu nampak di sini, oke, kita tengok yang persamaan pertama ni pintasan X dia. Pintasan X, pintasan Y. Oke, pintasan X dia. Nilai kita nampak sini pintasan Y dia kita dapat 3 kan? Oke, jadi untuk persamaan pertama ni, oke, kita terus tandakan dekat bahagian 3 di sini. Y sama dengan 3 ni. Misalnya Y sama dengan 3 ni. Kita tandakan di sini lah. Tandakan di sini. Oke, tandakan 1 di sini. Dan untuk X, kita terus tandakan dekat 9 sini. X dapat X sama dengan 9 kan? Oke, terus tandakan saja. Ini untuk
boleh katakan cara mudah lah. Oke, shortcut untuk kita lihat. Tapi pastikan ukuran dia tuh, maksud cikgu, dia punya nih jarak-jarak nih samalah antara ni dengan ni dengan ni dengan ni. Bukannya sembarangan tuh, dia pastikan jarak dia teratur lah, maksudnya ataupun sama. Jadi untuk kita dapatkan nilai yang betul lah, nilai yang tepat. Jangan berbeza-beza. Contoh macam ni beza 1 unit, tiba-tiba bawah ni 0,5, tiba-tiba bawah ni 1 unit lagi, dia tak boleh. Dia kena selari lah 1, 1, 1. Beza dia 1 unit, 1 unit, 1 unit. Oke. Faham kan? Oke. Jadi, macam saya katakan tadi, cikgu katakan tadi, di sini kita sudah tandakanlah untuk Y sama dengan 3 dengan X sama dengan 9 tadi. Untuk persamaan yang pertama. Jadi, kita sambungkanlah garisan antara Y sama dengan 3 dengan X sama dengan 9 tadi. Kita sambungkan garisan dia. Lebihkan sikit lah. Sambungkan garisan. Begitu juga untuk persamaan yang kedua. Kita tandakan bahagian Y sama dengan -4 di bawah sini. Dan X sama dengan 2. X sama dengan 2 di atas sini. Tandakan. Jadi kita sambungkan kedua-dua titik ni. Gunakan pembaris, kita sambungkan, kita lebihkan sikit lah. Lebihkan sikit. Macam kenapa saya minta kamu lebihkan sikit? Kalau kamu nampak di sini, kalau kamu sambungkan kedua garisan, dia hanya sampai 2 saja. Kita tak nampak lagi dia punya persilangan. Jadi kita panjangkan dia untuk kita lihat dia punya titik persilangan ni lah. Di mana dia bertemu. Titik persilangan dia. Jadi, nampak di sini, kita nampaklah sudah. Dapat nampak titik persilangan dia sudah di sini. Dapat nampak titik persilangan dia. Di mana kita boleh kira sendiri. Di mana X dia adalah 3. Dan Y dia sama dengan 2. Kita boleh katakan daripada graf, kita dapati koordinat A ialah 3, 2. A ni dia punya titik persilangan dia lah. Titik persilangan ni. Dalam soalan dia kata ada bersilang pada titik A kan. Jadi kita mau cari titik A, iaitu koordinatnya 3, 2. Okey. Faham kan? Ada apa persoalan? Kamu boleh terus tanya cikgu lah. Ataupun ada yang kamu tidak faham. Itu untuk contoh kedua. Jadi itu apa yang sudah kita pelajari hari inilah. Pelajari hari ini. Kita masuk kepada, seterusnya kita masuk kepada kesimpulan. Kita masuk pada bahagian kesimpulan sudah. Apa yang kamu dapat pelajari hari ini? Kita dah belajar 2 lah hari ini. Pertama tadi, berkenaan macam mana kita menentukan titik persilangan bagi 2 garis lurus. Yang mana cara dia? Yang pertama, berdasarkan graf. Dan yang kedua, persamaan serentak tu. Penyelesaian persamaan serentak. Tapi, dia ada 2 kaedah lagi dalam persamaan serentak ni. Yang pertama tadi, kaedah penggantian. Dan yang kedua, kaedah penghapusan. Kena ingatlah. Kebiasaannya, dia akan beritahu menggunakan cara yang mana. Ataupun kamu boleh, kalau dia tidak beritahu dalam soalan menggunakan cara yang mana, kamu boleh pilihlah cara yang kamu rasa lebih mudah. Ataupun lebih sesuai dengan situasi yang diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu sudah belajar macam mana tadi menyelesaikan masalah yang melibatkan garis lurus. Contohnya kita selesaikan masalah kalau dia garis selari, macam mana mau cari nilai H, macam mana mau cari nilai koordinat titik persilangan, begitulah yang kamu belajar tadi dalam penyelesaian masalah tadi. Itu adalah
apa yang sudah kamu pelajari hari ini. Oke, jadi ini adalah kerja rumah kamu. Oke, kerja rumah. Oke, buat uji minda 9.1H ke surat 244, nomor 1D dan nomor 2B, dan uji minda 9.1I, muka surat 246, nomor 1. Oke, mudah saja soalan dia ini. Dia hampir sama juga dengan apa yang sudah cikgu ataupun yang kita bincang tadi. Dalam contoh soalan yang kita bincang tadi. Mudah saja. Kalau boleh, hantar selewat-lewatnya sebelum jam 12 malam ini. Oke, tapi cikgu akan terima juga kalau kamu hantar lewatlah. Tapi seboleh-bolehnya hantarlah sebelum jam 12 malam ini. Oke, boleh kan? Oke. Jadi, rasanya itu saja untuk kelas kita hari ini. Sebarang persoalan, ada yang kamu tidak faham kah? Ataupun ada yang kamu mau tanya, tertinggal ke apakah? Kamu boleh terus WhatsApp cikgu lah. Sama ada tanya dalam grup. Ataupun kamu boleh PM secara personal lah. Oke. Rasanya itu saja untuk kelas kita hari ini. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat belajar.